umat Islam di Malaysia ni, yang satu kelebihan, umat Islam di Malaysia, bila orang Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku bakalan reaction lagi video dari Ustadz Mohib Qouli, dimana Ustadz ini menceritakan tentang ini loh sebenarnya kelebihan rakyat Malaysia. Kira-kira apa sih kelebihan dari rakyat Malaysia ini yang bisa kita ambil contoh, yang bisa kita jadikan tauladan, yang bisa kita tiru, perilaku mungkin, sikapnya mungkin, akhlaknya mungkin. Nah, nanti kita lihat sama-sama apa sih kelebihannya. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Jangan lupa untuk di follow. Terima kasih banyak dan langsung aja kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salat wa atamut taslim ala habibina wa syafi'ina wa sayyidil anbiya'i wal mursalin khatamin nabiyyin habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, suara jelas insya-Allah. Suara okey, mudah-mudahan suara jelas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Suara okey, insya-Allah. Oke Ustadz. Ini video pada tahun 2021 ya guys. Masya Allah. Lina Marlina ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lina, kawan aku. Waalaikumsalam. Nur Azlina. Suara jelas sahabat insya-Allah. Suara okey. Jelas Ustadz. Okey. Saya nak pastikan suara jelas. Jelas alhamdulillah, baik. Teman-teman dirahmati Allah. Saya terpanggil untuk menyebut ataupun saya nak bagi sedikit semangat kepada teman-teman dan sahabat saya mengenai ciri-ciri kelebihan yang ada pada masyarakat kita di Malaysia. Sebenarnya mereka ada banyak kelebihan. Dan mereka insya-Allah akan dapat melalui dan akan dapat menempuhi ujian yang getir yang kita lalui sekarang insya-Allah. Sebab apa? Sebab kesabaran. Sebab kesabaran ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada orang Islam kita di bumi yang bertuah ni. Satu lagi kerana kerana saya boleh kata perasaan sayang agama yang tertanam dalam jiwa rakyat Malaysia. Tuan-tuan rahmati Allah, umat Islam di Malaysia ni sangat unik sebab mereka sayang Islam. Masya Allah. Selalu saya sebut, mereka sayang agama Allah daripada orang kata orang kata di dalam sudut yang jauh di dalam hati, mereka sayang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda saya nak cakap bila saya bincang dengan seorang sahabat saya, partner saya, bila kita bincang pasal perniagaan, dia kata antara kelebihan rakyat Malaysia ni kerana ataupun antara perkara yang menunjukkan betapa mereka sayang agama Allah dan prinsip ukhuwah yang begitu kukuh di kalangan masyarakat. Prinsip ukhuwah ni di mana contoh kita bila nak promote satu produk, tengok kelebihan betapa sentimen sayang ukhuwah di kalangan orang Islam di bumi yang bertuah ni, sentimen dia akan kita melihat apabila seorang peniaga nak jual produk yang bukan daripada negara Islam. Contoh, sekarang ni kita ada satu produk daripada Kyrgyzstan, ada produk madu daripada negara, tapi negara tu bukan negara Islam yang terkenal. Maka produk ni tak berapa laku. Sebab apa? Sebab umat Islam di Malaysia, di Singapura, umat Islam di selatan Thailand, umat Islam di Indonesia, mereka sangat sayang negara Islam yang
di negara Arab. Contoh, kalau awak promote madu Hadramaut, mesti orang akan beli. Sebab apa? Sebab orang nak support produk Muslim. Yang ini saya nampak, subhanallah. Betul. Kalau produk ni daripada, contoh, Semenanjung Arab, rakyat Malaysia akan support produk ni dan mereka akan beli. Sebab apa? Kerana mereka nak support produk Islam. Di situlah kita nampak sentimen sayang agama Allah Subhanahu Wa Taala dan sayang sebarang produk yang datang daripada negara Islam. Maksudnya, orang Islam kita di Malaysia ni suka sangat support orang Muslim. Subhanallah. Yang ini kita nampak sangat, Masya Allah, antara ciri-ciri orang Islam. Satu dalam kesempatan ni saya nak sebut, tuan. Yang saya nak sebut kat sini, tuan-tuan rahmati Allah, apa jua amal kita buat, kalau niat kita ikhlas, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. Keikhlasan ni sangat penting dalam apa jua amalan kita. Bila kita ada, tengok, bila kita ada prinsip sayang Allah dan Rasul, sayang Allah dan Rasul. Kenapa awak buat benda ni? Kenapa awak support orang tu? Sebab dia orang Islam. Ya Allah, betapa tinggi nilai benda ni. Betapa tinggi nilai perkataan, aku sokong dia ni sebab dia sayang Allah dan Rasul. Kan saya sebut sebelum ni. Antara tanda iman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa mempunyai 3 perkara ini akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menyayangi Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ini pertama. Yang kedua, wa an yuhibba ar-rajula atau an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Menyayangi saudaranya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayang seorang tu hanya kerana Allah. Saya suka sangat bila tengok orang Islam ni, kita tahu orang Islam ni baru nak naik, kita pergi support dia. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Ya Allah, betapa indahnya. Tuan-tuan rahmati Allah, bila ada prinsip ikhlas dan kita support seorang kerana Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala yang sangat tinggi. Semoga kalian juga ya guys support channel Elsa Widianti Putri karena Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mendapatkan pahala semuanya gitu guys. Ada orang dibuat amalan, kita habiskan 3 perkara, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, sayang Allah dan Rasul daripada segala-galanya, wa an yuhibba ar-rajula la yuhibbuhu illa lillah, sayang seorang saudaranya hanya disayang kerana Allah, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yulqa fil nar, dia benci kembali kepada kekufuran seperti mana benci dicampak dalam api. Jadi 3 perkara ni tuan-tuan, kalau ada dalam hati kita, kita akan merasai kemanisan iman. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Hud. Tengok Allah kata apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Sebarang amalan kita lakukan, kalau amalan itu kita simpan niat dalam hati, aku buat benda ni kerana aku ada kepentingan dunia. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Kalau kita buat sesuatu ikhlas kerana dunia, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi kita, Allah Subhanahu Wa Taala boleh tunaikan permintaan kita kalau kita ikhlaskan untuk dunia. Baik, contoh, tengok orang putih. Orang putih bila buat kerja kerana dunia, mereka berjaya tak? Saya nak tanya sahabat saya. Orang putih, orang bukan Islam. Rom, Amerika, Eropah, orang Yahudi. Bila mereka tekun dan tekun. Bila mereka tekun dan mereka ikhlas buat sesuatu amalan untuk manfaat dan kepentingan dunia, dan mereka betul-betul ikhlas dalam kerjaya dia, dalam karier dia, berjaya tak? Berjaya. Yes. Terbaik sahabat. Berjaya. Walaupun dia bukan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala, tengok ayat ni, sangat indah ayat ni. Ayat 14 surah Al-Ahzab. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha
وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. Allah kata, barang siapa yang buat sebarang amalan ataupun kerjaya ataupun melakukan sebarang kerja untuk mendapat kepentingan dunia yang dia tuju, Allah kata, nuwaffi ilaihim a'malahum. Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan apa yang dia cari, apa yang dia usahakan, dia akan dapat. Wahum fiha la yubkhasun. Keuntungan dia tak akan kurang sikit habuk. Tapi kalau dunia, Coba kalau akhirat, dunia pun langsung bisa digenggam. Ulaik, tapi Allah Subhanahu wa taala kata, dia akan dapat dibayar tunai di dunia sahaja. Tapi di akhirat tak ada sebarang keuntungan. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka hanya dapat api neraka sahaja. Sebab, okey, tuan-tuan rahmati Allah, kita bila buat satu amalan, buat kerana Allah, kita dapat pahala. Dapat pahala. Orang kafir rugi sebab apa? Sebab dia buat kerja terbaik. Mereka buat kerja terbaik untuk negara dia, dia buat kerja terbaik untuk ekonomi, mereka buat kerja teknologi. Tapi sayang sekali, dia tidak ada niat kerana Allah. Maka dia dapat di dunia, di akhirat tidak ada. Allah Sayyid Akmal, Allah rindunya kat dia Sayyid Akmal ni. Selalu ada rupanya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, setiap amalan awak lakukan, bubuh berkataan kerana Allah. Bubuh tu letak. Tambah perisa. Minta maaf, tambah perisa. Tambah perkataan, aku buat ini kerana Allah. Kenapa aku bagi sedekah? Kerana Allah. Kenapa aku salat? Kerana Allah. Kenapa aku bekerja untuk negara aku? Kerana Allah. Kenapa aku tetap sayangi raja aku? Kerana Allah. Dan kerana aku tak nak berlaku huru-hara di negara kita. Tengok. Setiap amalan awak buat kerana Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala. Itulah kelebihan dan ciri-ciri umat Islam di kita di Malaysia. Cuba tengok, makcik-makcik tua duk jual di pasar. Orang-orang yang duk jual durian. Sekarang ni musim durian. Dia kata, tak apa, tuan, saya bagi kerana Allah. Ya Allah, betapa indahnya. Betapa indahnya kita bila memberi kerana Allah. Bila kita sayang kerana Allah. Benci pun kerana Allah. Kenapa kita tak suka orang, minta maaf, kenapa kita tak boleh nak rapat dengan orang yang tidak menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kerana dia tidak sembah Allah? Tengok. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah, tengok. Tengok, ada hadis sangat indah. Hadis rawahu Tirmizi dan Imam Ahmad. Hadis ni sangat indah. Hadis yang sahih. Mari kita tengok hadis ni. Ya Allah, sangat indah tuan-tuan. Hadis ni daripada Abu Kabsyah. Ada seorang sahabat, mungkin teman-teman tak pernah dengar nama sahabat ni. Sahabat ni nama dia Abu Kabsyah. Abu Kabsyah Al-Mari radhiyallahu an. Ada seorang sahabat, Masya Allah, betul. Ummu Husam kata, aku belajar ilmu kerana Allah. Bukan kerana si fulan, bukan kerana aku nak tunjuk. Sebab tu tuan-tuan, paling bahaya riak. Riak ni sangat bahaya. Tengok hadis ni. Abu Kabsyah Al-Mari radhiyallahu an qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathatun uqsimu alaihim wa uhaddithukum hadithan fahfazuh. Ada tiga perkara. Sahabat Rasulullah ini Abu Kabsyah Al-Mari radhiyallahu an dikata, ada tiga perkara aku sumpah atasnya dan aku nak bagi tahu kamu satu perkara. Qal ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Allahu akbar. Tuan pegang ni. Pegang kata ni, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan kurang duit seorang hamba Allah apabila dibagi sedekah. Maksudnya, tuan-tuan rahmati Allah, bayangkan bila awak berikan sedekah kerana Allah. Dan ini antara amalan rakyat Malaysia yang sangat indah sekali. Masya Allah. Rakyat Malaysia ni, kelebihan mereka suka bagi sedekah. Suka Betul, bagi makan. aku setuju Kenapa bagi banget, makan? guys. Kerana Allah. Ya Allah. Ingat tak tahun 2000? Betul banget. Bila kita berlaku banjir besar di Kelantan. Tahun berapa tu? Tahun berapa? 2014. Ingat tak? Banjir besar di Kelantan dan sebahagian di Terengganu. Tengok bagaimana rakyat Malaysia berpusu-pusu pergi bantu dan hulurkan bantuan. Ya Allah. Tahun lalu Masya juga Allah. kan guys. Masya Allah. Pas banjir tak? besar juga di Malaysia. Bagaimana Bisa kita 2014 lihat ya juga Encik Fauzi. gitu. Rakyat Malaysia daripada setiap pelosok negara
pergi, Masya Allah, berikan bantuan. Berbondong-bondong pergi Inilah gitu, yang musuh sampai ke Allah ujung desa. nak hancurkan di dalam musuh Allah, orang Yahudi bila buat permainan COVID, dia nak ni, dia nak hancurkan gathering, nak hancurkan prinsip bantuan, nak hancurkan prinsip ukhuwah. Musuh Allah bila buat COVID ni, apa tujuan dia? Tujuan dia, rakyat Malaysia tak nak rakyat Malaysia bersatu. Ya Allah, ya Allah. Wallahi tuan, demi Allah saya cakap, demi Allah, Allah tahu hati saya. Satu senjata paling kuat di dalam umat Islam di Malaysia, kesatuan di antara umat Islam. Ni ukhuwah. Dia nak pecah belah, dia pecah belah orang Islam di Malaysia ni. Macam-macam permainan dia. Kononnya pecah belah, hak ni aliran gini, hak ni aliran gini, hak ni parti gini, hak ni. Semua tuan, ingat Malaysia ni sejak merdeka sampai sekarang, apakah tujuan musuh Allah di dalam bumi yang bertuah ini? Pecah belah rakyat Malaysia dengan ancuan dengan permainan politik. Mu parti ini gaduh, padahal orang Islam. Akhirnya parti tu hak pelagah duduk bersatu pula. Dia nak pecah belah umat Islam. Yang subhanallah, saya dah nak 25 tahun kat Malaysia ni. Bila saya fikir, kejap dia buat parti tu, parti ni, gaduh kerana politik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila datang balak ni, kita nampak politik tak ada benda, tak berguna. Kadang-kala ulama kita terpedaya dengan satu, mungkin mereka manusia, bukan maksum. Mereka pun terpedaya dengan satu seruan, mu ni kafir, mu ni tak ikut sunnah. Gaduh, balah sama kita, pecah belah lagi. Ukhuwah di kalangan orang Islam, musuh Allah, dia nak, inilah tujuan dia. Ukhuwah. Dia hancurkan ukhuwah di kalangan orang Muslim. Subhanallah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, al-muslimu akhul muslim. Rapat terbaik Siti Aisyah. Dia nak hancurkan ukhuwah di kalangan orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam dengan orang Islam bersaudara, la yadhlimuhu wa la yaqtuluhu. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu. Orang Islam dengan orang Islam sebagai saudara. Tak boleh menzalimi dia, tak boleh maki hamun dia, tak boleh serahkan saudara Islam kepada. Tengok tuan, masya-Allah. Kelebihan umat Islam di Malaysia ni, yang satu kelebihan, umat Islam di Malaysia, bila orang Palestin ada masalah, orang Islam Malaysia terima dia. Ya Allah. Betul. Masya-Allah. Malaysia terima dia, bantu dia. Orang Islam di Bosnia dan Hersek dizalimi. Umat Islam di Bosnia dan Hersek dibunuh, disembelih. Wanita Islam di Bosnia yang tak pakai tudung, orang Kristian dan Serbia pergi buka perut dia dan bunuh bayi yang hidup dalam kandungan wanita yang mengandung. Tuan-tuan rahmati Allah, umat Islam di Serbia, umat Islam di Bosnia dan Hersek, umat Islam di sana diserang, dibunuh kerana mereka kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba mereka, Malaysia buka pintu terima umat Islam. Betul tak? Ingat tak? Umat Islam 80-an, umat Islam di Cambodia, umat Islam di Hanoi, Vietnam. Saya pernah jumpa dengan seorang Vietnam Muslim. Dia duduk Malaysia di Terengganu tahun 80-an lagi. Dia kata, Malaysia terima aku jadi rakyat Terengganu. Allahu Akbar. Jadi musuh Islam ditengok Malaysia ni, bagaimana kita nak rosakkan Islam di Malaysia? Hancurkan ukhuwah. Hancurkan ukhuwah. Subhanallah tuan. Permainan mereka sangat licik. Tapi kita bergaduh. Kita bergaduh kat luar, gaduh kat politik. Tiba-tiba masuk masjid, kita rapatkan saf. So, musuh Islam tengok di Malaysia ni paling penting hancurkan saf yang rapat. Jangan bagi orang Islam rapat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, umat Islam diigor. Malaysia pun bantu. Umat Islam di Syria yang kita dibunuh, kita ditindas, kita disembelih oleh Syiah di Syria. Umat Islam di Iraq, tuan-tuan rahmati Allah, banyak doktor-doktor Iraq, Malaysia terima mereka, Malaysia bagi duduk kat sini. Kenapa? Prinsip ukhuwah yang sangat tinggi di kalangan rakyat Malaysia. Dan prinsip ini kita jarang tengok tuan-tuan, jarang. Subhanallah. Sebab itulah tuan, rapatkanlah ukhuwah. Alhamdulillah, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan balak dan pandemik ini
Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok bagaimana kita nak buat dalam keadaan ada orang Islam susah. Masya Allah, sekarang kita nampak ada sentimen ukhuwah di kalangan rakyat Malaysia naik. Satu perkara yang sangat indah. Allahu Akbar, sangat indah. Sebab tu saya kata sekali lagi, saya nak bagi insya-Allah saya pun nak amalkan, tapi saya tak suka, jangan kita tunjuk, jangan tunjuk. Tapi saya cuma nak bagi tahu tuan-tuan rahmati Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji Rasulullah, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan kurang. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Wallahi tuan, tidak akan kurang duit kita apabila kita bagi sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan kurang duit harta seorang hamba Allah daripada sedekah, bahkan akan tambah. Bertambah terus berkali-kali lipat. 'Abdu mali min sadaqah. Ihfaz. Tengok Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an. Ingat hadis Abu Kabsyah. Baik. Wala zulima 'abdun, dengar ni yang kedua. Wala zulima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala zulima 'abdun mazlimatan atau mazlamatan fa sabara 'alayha illa zadahu Allahu 'azza. Allahu akbar tuan. Ya Allah, indahnya. Tapi kejap, yang pertama tadi ingat tak? Yang pertama boleh hafal tak sahabat? Ma naqasa 'abdu malin min sadaqah. Tidak akan kurang. Tidak akan kurang duit kita kalau kita bagi sedekah. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim." Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, tuan. Allahu akbar. Tengok Allah Subhanahu wa taala kata apa? Umpamaan mereka yang belanja duit mereka di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang belanja duit dia di jalan Allah, kerana Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Orang yang belanja duit dia di jalan Allah seperti apa? Seperti benih. Kamathali habbatin anbatat. Kita tanam satu benih sawah padi. Kita tanam satu benih padi. Padi, beras. Padi ke beras? Padi. Kita tanam satu benih. Fa'anbatat sab'a sanabil. Kita tanam satu, di sisi Allah, bila kita belanja RM1, Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala RM7. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة في كل سنبلة 100 حبة. Setiap, kita bayar RM1 ni akan bagi 7 padi ni yang naik, setiap tangkai ada 100 benih. 1 kali 7 kali 100, 700 pahala kita dapat bila bayar RM1. Ya Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala boleh lipatkan ganda untuk siapa Allah nak. Terima kasih banyak kepada sahabat saya Muhammad Fikri. Dia kata, "Ustaz, dah masuk waktu zuhur." Dia pun nak salat zuhur. Barakallahu fikum. Sepatutnya kuliah ni 15 minit. Dah cukup dah rasanya. InsyaAllah, tuan-tuan rahmati Allah, malam ni insya-Allah doakan saya, mungkin malam ataupun petang, tapi saya rasa ramai orang nak malam ni kita akan bicarakan apa? Kita akan bicarakan pasal hadis ni. Boleh tak? Hadis ni insya-Allah. Hadis ni tak habis lagi. InsyaAllah mungkin dalam buku 9.30 insyaAllah 9.30 kita akan bertemu sebab dah masuk waktu zuhur. Ramai orang nak salat sebab masuk waktu. InsyaAllah tuan-tuan rahmati Allah, malam ni kita akan bicara mengenai 3 perkara yang sahabat Rasulullah Abu Kabsyah Al-Anmari suruh kita pegang, iaitu ma naqasa malu 'abdin min sadaqah wala zulima 'abdun mazlimatan fa sabara 'alaiha. Sedap sangat best hadis ni, sangat best. InsyaAllah kita sambung malam ni. Tiga perkara yang kita kena pegang untuk insyaAllah meninggikan kekuatan kita. Dan yang ni mungkin tajuk kita malam ni. Tengoklah sahabat, kalau ada tajuk boleh bagi tajuk best. Saya tak nampak lagi tajuk. Hari ni tajuk ni kelebihan ciri-ciri rakyat Malaysia. Tapi insya-Allah malam ni mungkin kita akan tekan bab ukhuwah insya-Allah, ukhuwah insya-Allah dalam pukul 9.30 insya-Allah. Terima kasih banyak sahabat.
Terima kasih banyak kepada follower-follower yang sentiasa support saya. Terima kasih banyak kepada umat Islam di Malaysia, di Selatan Thai, di Singapura, di Indonesia. Bayangkan tuan, orang Indonesia hubungi saya nak beli barang saya, nak support saya. Tengok ukhuwah. Subhanallah, dahsyat tuan. Ukhuwah ni sangat penting. Ukhuwah, persatuan di antara orang Islam. Tanpa kita mengira perbezaan kecil di antara kita, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah malam ni 9.30 insya-Allah. Terima kasih banyak sahabat, sehingga kita bertemu lagi. Maafkan saya dan insya-Allah kita jumpa malam ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa banget kuliah pada malam hari ini guys, ilmunya banyak banget yang bisa kita ambil. Jadi aku sangat-sangat bersyukur bisa tahu video ini guys. Jadi kayak apa ya, kayak memberikan manfaat juga untuk aku. Semoga juga memberikan manfaat untuk teman-teman yang menonton, karena menurut aku kajian-kajian ilmu tentang Islam itu harus banyak banget kita share gitu guys. Langsung cepat gitu, langsung tanggap apapun yang berkaitan dengan Islam, langsung kayak cepat gitu guys geraknya gitu. Itu sih yang aku salut juga. Terima kasih buat Rakyat Malaysia yang sudah memberikan aura positif untuk aku pribadi juga. Ketika di kolom komentar aku juga banyak banget mendapatkan doa, banyak banget mendapatkan dukungan, banyak banget mendapatkan nasihat-nasihat dari abang-abang, dari kakak-kakak, dari uncle, dari auntie. Terima kasih banyak sudah banyak mengingatkan aku di kolom komentar di video-video yang selalu aku upload. Terima kasih banyak. Yaudah, kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.